membran presynapse neuron penerima. So dia akan mencetuskan, jadi dendrit neuron penerima akan mencetuskan impas saraf yang baru dan akan dihantar sepanjang neuron. Jadi dia berlaku sehala. Itu keadaan yang biasa. Sekarang key dekat soalan ni, dadah perangsang. Bila dadah perangsang, dia akan mempercepatkan penghantaran impuls. Jadi, lebih neurotransmitter akan dibebaskan ke dalam celah sinaps. Lebih neurotransmitter akan bercantum pada reseptor dendrit penerima. Lebih impas saraf akan dicetuskan. Lebih impas saraf yang baru akan dicetuskan oleh neuron selepas. Nampak tak? Lebih impas saraf akan dihantar sepanjang neuron ikutlah ke mana-mana kan? Nampak tak? Kalau dadah penenang, kurang neurotransmitter dibebaskan ke dalam celah sinaps. Kurang neurotransmitter akan bergabung dengan reseptor pada membran presynapse. Kuranglah impas saraf yang baru dicetuskan oleh neuron penerima. Kurang impas saraf dihantar sepanjang neuron penerima ikutlah ke mana-mana kan? Ke otot ke apa kan? Ke otot rangka ke ni apa pasal apa ataupun otak ke kan? Bergantunglah. Tak ke? Dadah perangsang ikutlah ke mana-mana nak pergi kan, kat mana efektor dia kan, bukan otak lah ni, ke mana efektor. Okey, boleh dadah penenang, dadah perangsang, ataupun soalan tu general. Jadi soalan ni tanya bila dadah perangsang disuntik ke dalam badan manusia. Jadi jawapannya adalah, teacher bacakan ini dalam bahasa Inggeris. Okey, bagi tahu dulu celah X tu apa dia? Celah X tu adalah sinaps. Okey, penghantaran impas saraf akan semakin laju ataupun bertambah. Okey, lebih neurotransmitter akan dirangsang ataupun kamu cakap lebih neurotransmitter akan dibebaskan ke dalam celah sinaps. Lebih impuls akan diterima oleh neuron penerima. Kalau kamu tengok kat sini dalam skema ni dia tak ada kan pasal reseptor neuron penerima kan. Tapi SPM 2019 tahun lepas wajib ada reseptor dendrit neuron penerima. Tak ada reseptor salah. Okey, lebih impuls akan diterima oleh sel atau organ sasaran ataupun efektor. Okey, neurotransmitter tidak akan terurai selepas merangsang neuron selepas. Maksudnya masih lagi ada. Jadi akan berlaku lebih respon dihantar. Ini akan merangsang kadar metabolisme badan meningkat. Dia akan memberikan lebih tenaga. Lebih bertenaga kan. Dadah perangsang kan. Contoh dadah perangsang ialah nikotin, kafein dan juga heroin. Okey, kita tengok jawapan kawan kamu. Apabila dadah perangsang seperti nikotin. Very good. So, ini dapat P10. Disuntik ke dalam badan, ia akan mempercepatkan aktiviti sistem saraf pusat. Ada tak tadi? Tak ada Tak ada markah tadi. Seperti denyutan jantung, kadar pernafasan dan tekanan darah, tak ada markah. Ia juga akan mempercepatkan tindakan neurotransmitter. Very good. So, ini adalah P3. Selain itu, penghantaran impas saraf melalui celah sinaps juga akan meningkat. Okey, itu adalah P2. Kamu kena faham neurotransmitter benda lain. Impas saraf benda yang lain. Sebab itulah markah dia pun diasingkan. Neurotransmitter akan dibebaskan ke dalam sinaps. Sayang, kamu kena cakap. Lebih neurotransmitter dibebaskan ke dalam celah sinaps. Sebab sekarang ialah dadah perangsang. Kalau dadah penenang, kurang neurotransmitter. Kalau cakap neurotransmitter saja, ini keadaan yang general. Okey, lebih banyak impuls tercetus. Ada tak tadi? Ya, ada kan? Okey, P4. Lebih banyak impuls tercetus. Ini adalah P4. Dan diterima oleh reseptor. Reseptor apa?
Reseptor neuron penerima. Tak buat. Mana tahu kan reseptor apa. Sebab itulah jawapan kita kena das, detail, accurate and specific. Maka semakin banyak impuls dihantar ke otak dan badan, akan merangsangkan, merangsangkan lebih banyak gerak balas. So ini adalah P7. Yang satu